Hai, Assalamualaikum semua. Jadi hari ini saya akan ajar bagaimana untuk copy dan paste sistem kehadiran data studio yang telah pun saya buat yang ni kepada sistem kita sendiri. Jadi untuk hari ini perlu copy dan paste saja, tidak perlu mahir sebarang formula lah. Okey, jadi yang pertama sekali dekat bawah video saya, ni saya ada letak description. Dekat description ada letak Google Sheet dan juga data studio. Okey, jadi yang pertama kita nak copy dahulu daripada link yang saya bagi kat sini. Jadi just klik link ni saja. Klik link. Okey, dia akan pergi kepada satu spreadsheet ni. Jadi apa yang kita nak buat dengan spreadsheet ni adalah kita nak make a copy lah. Okey, jadi caranya adalah pergi dekat file. Okey, kemudian klik pada make a copy dekat sini. Okey, make a copy. Okey, kemudian namakan kepada kita punya file sendiri. Contohnya saya nak bagi nama hadir 1 SAB 2021 ataupun hadir 1 SAB sajalah. Pendek je. Okey. Klik OK. Okey, dan ini telah pun menjadi kita punya worksheet sendirilah. Okey, spreadsheet sendiri. Ini bukan lagi yang saya punya, ini yang cikgu sendiri punya. Bila cikgu buat make a copy Google Sheet ni, automatic dia akan copy form juga. Jadi cara nak cari form yang cikgu copy tadi, caranya adalah dengan pergi dekat forms.google.com. Okey, forms.google.com, klik enter. Okey, jadi ini adalah yang cikgu copy tadi ya. Okey, buka forms ni. Okey, dan kita tukar nama kepada nama yang kita nak lah. Hadir 1 SAB contohnya. Hadir 1 SAB. Kemudian kita buang nama ni adalah nama anak murid saya. Buang kepada nama anak murid cikgu sendiri. Okey. Sebagai contoh. Okey, copy. Kemudian pastekan Ctrl V. Okey. Jadi ini adalah nama anak murid kita sendiri. Okey, dan dah pun siap. Kalau misalnya cikgu nak buat lebih daripada satu kelas, cikgu gabung je lah. Contohnya hadir 1 dan AB dan 4 SU contohnya. Jadi gabung nama sajalah kat bawah ni. Dan yang ni cikgu boleh tukar kepada kelas. Okey, boleh tukar kepada kelas dan bagi dia pilihan lah. Tadi apa? 1 SAB dan 4 SU kan. Dia 1 SAB. Satu lagi adalah 4 SU. Okey. Ini kalau cikgu mengajar lebih daripada satu kelas. Okey. Dah pun siap kita punya kita punya borang ni. So, sekarang ni kita cuba tengok dulu macam mana jadi. Okey. Saya zoom balik. Okey, tengok preview dekat sini. Okey, dah pun ada nama anak murid kita dan dia boleh pilih kelas lah. Okey, dan boleh klik submit. Okey, nak tengok borang ni berfungsi atau tidak, kita balik semula kepada Google Sheet kita. Okey, ini Google Sheet kita. Jadi dah pun ada kat sini. Nama, kelas, tarikh apa semualah. Okey, jadi yang keduanya, yang kita kena tukar dalam borang ni adalah pergi ke analisa. Okey, dalam Google Sheet ni pergi ke analisa. Ini adalah nama anak murid saya kan. Jadi cikgu buang nama ni. Just klik delete saja dekat keyboard. Select dan delete. Okey, kemudian ni nama anak murid cikgu tadi. Copy balik. Ctrl C. Copy. Dan pergi kat sini. Paste, edit, klik paste special dan paste values only supaya tak berubah format Paste values only. Okey, dah pun copy nama anak murid sendiri. Okey, bila dah set yang tu, yang atas ni cikgu boleh tukar tarikh kepada tarikh yang cikgu nak lah. Okey, tukar tarikh kepada tarikh yang cikgu nak. Okey, bila dah siap, ni bermaksud kita dah pun siap kita punya Google Sheet dan juga Google Form. Tak perlu buat apa-apa lagi. Okey, jadi seterusnya kita pergi dekat Data Studio. Okey, pergi balik dekat video YouTube ni. Dekat bawah ni ada Data Studio. Klik dekat sini. Okey, jadi ini adalah Data Studio yang saya punya. Nak jadikan cikgu punya.
Pergi ke atas ni. Okey, ada button make a copy of this report. Yang ni, make a copy of this report. Jadi, klik pada button tu. Okey, jadi pertama kali cikgu buka Data Studio akan ada macam ni lah. Jadi, klik pada get started. Klik pada agree, accept. Okey, yes to all. Dan dah pun siap. Okey, dah siap. Kita kena buat sekali lagi. Okey. Pergi ke atas ni, hover mouse ke atas, klik pada make a copy of this report. Dan sekarang ni, kita dah pun boleh ambil data kita sendiri. Okey, jadi kita nak gantikan ni file Google Sheet saya kepada file Google Sheet yang cikgu baru buat tadi. Okey, file hard disk atau SAB ni. Okey, jadi caranya adalah klik pada select a data source. Okey, and then create a new data source. Pergi dekat Google Sheet. Okey, dekat pertama kali dia akan keluar macam ni. Jadi klik sahaja authorize. Jika perlu sign in ke akaun cikgu lah. Jika tak, rasanya dah sign in sendiri. Okey, bila dah masuk macam ni, klik pada file spreadsheet yang kita buat tadi, iaitu hard disk 1 SAB. Okey, dan tadi adalah form responses. Jadi kita ambil yang sama, okey, dengan apa yang tunjuk kat depan tadi. Okey, saya tengok sekali lagi cancel lah. Okey, dekat sini dia nak raw. Jadi pastikan cikgu ambil sheet yang namanya adalah raw. Jadi sekali lagi saya tunjuk, select a data source, create a new data source, klik pada Google Sheet, klik pada nama spreadsheet kita dan ambil worksheet raw, RAW. Okey, dah ada. Okey, yang ni kita klik kat sini dan klik connect. Okey, dan klik add to report. Okey, jadi untuk semua ni kita buat benda yang samalah. Yang ni dia nak sheet analisa, jadi kita pergi pada ni create a new data source, Google Sheet, hard disk 1 SAB dan klik pada worksheet analisa dan klik connect. Okey, add to report. Yang ni pun sama, dia nak analisa. Jadi sekali lagi kita boleh ambil create a new data source, Google Sheet, okey, hard disk 1 SAB dan analisa, connect. Ni adalah cara yang paling simple lah cikgu. Dan last sekali nak graph. Jadi select data source, create a new data source, Google Sheet dan hard disk 1 SAB, graph. Klik connect. Okey, add to report. Okey, dah siap semua. Dah pastikan nama sheet ni betul. Selari kita klik copy report. Okey, dan dah pun menjadi. Okey, dah pun menjadi. Kalau tengok sekarang ni, nama yang kita test tadi dah pun keluar dekat sini. Okey, nama yang kita test tadi Kalau tengok tadi kan kita ada test nama seorang kan. Muhammad Amal Fayyad kan. Okey, dah pun keluar kat sini. Okey, misalnya cikgu nak tukar ni kepada ada nama kelas Okey, nak tukar pada nama kelas. Kalau yang menggunakan kelas yang berlainan, caranya mudah sahaja cikgu. Cikgu pergi dekat data source kat sini. Okey, cikgu klik dekat sini. Cikgu klik pada add data. Okey, pergi dekat Google Sheet. Pergi dekat hard disk 1 SAB. Ambil form responses dan klik add. Okey, you are about to add data, klik add to report. Okey, sekarang ni dia akan add data daripada form responses. Okey, ada nama dua kat sini. Ada nama dan nama. Jadi kita tukarlah nama dan nama ni. Okey, kita buang satu. Contohnya saya buang yang bawah ni. Okey, dah pun keluar satu nama saja. Dan kita boleh add kelas lah. Okey, ni kat kelas ada kat sini. Add kelas. Okey, kita drag saja kelas pada add dimension.
Okey, dan dah pun ada keluar nama kelas. Okey, dah pun keluar nama kelas lah. Jadi, mana-mana murid kita yang sign in, yang masuk kehadiran ni, dia akan keluar nama dekat sini lah. Okey, dan ni adalah jumlah kehadiran keseluruhan. Okey, dan untuk kita tengok pula, yang lain, kita boleh pergi dekat page kat atas ni, page 2 dan 3. Okey, yang ini ada nama keseluruhan murid kita dan juga analisa lah kehadiran harian. Okay, cikgu boleh explore lah yang ni. Dan dekat atas ni kita boleh, okey, dekat sini kita boleh tukarlah logo ni. Caranya pergi dekat image sini, upload from computer, dan kita boleh letak logo kita sendiri. Okey, pastikan cikgu tukar tajuk Google Data Studio cikgu ni. Jadi yang ni adalah IHD dan nama kelas cikgu lah. Contoh saya tadi satu SAB kan, satu SAB 4 SU. Okey, 2021. Dan sekarang ni kita bolehlah beri link Google Form. Ni Google Form kita tadi. Kita sendkan link Google Form ni. Okey. Klik pada link kat sini. Shorten URL. Dan kita boleh sendkan link Google Form ni kepada grup WhatsApp ataupun Telegram. Anak-anak murid kita lah. Untuk diorang sign in melalui Google Form. Okey. Dan apabila mereka sign in, automatik akan keluar nama dekat sini. Okey. Kita ambil contoh satu lah. Kita cuba sign in satu. Okey, kita ambil nama satu. Contohnya ni. Okey, ke 4SU. Klik submit. Okey. Dan data studio ni dia akan automatic refresh setiap 15 minit. Okey, automatic refresh setiap 15 minit. Kalau cikgu nak refresh sendiri, just klik pada button refresh data lah. Jadi kalau kita klik refresh data. Okey, dah pun keluar nama anak murid kita yang seterusnya yang dah pun masuk kelas. Okey, dah pun ada 2 orang yang masuk kelas hari ni lah. Okey, dan bila kita pergi dekat analisa, hari ni lah 3 bulan. Okey, 3 bulan 2. Okey, jadi nama Anis Laili dah masuk 1. Dan Ammar pun dah masuk. Dia akan tukar jadi 1 lah. Keseluruhan kat sini ada 2 orang yang masuk. Okey, jadi data studio ni kita boleh kongsikan dengan anak murid kita. Caranya hanyalah dengan klik link share dekat sini. Okey, klik link share. Okey, jadi can view, manage access dulu. Okey, link sharing kita tukar pada anyone with the link can view. Okey, copy link ni. Okey, dan klik save. Pastikan klik save ya cikgu. Jadi dekat grup kelas kita, contoh saya ada kelas okey, dekat grup kelas kita ni kita boleh bagi link lah, link macam ni. Ataupun cikgu boleh pendekkan link menggunakan gigi.gg. Okey. Ni lihat kehadiran harian contohnya. Kehadiran harian anda. Okey. Kemudian yang atas ni mestilah ada Google Form. Tanda kehadiran. Tanda kehadiran. Kita sharekan link Google Form. Mana Google Form kita tadi. Okey. Yang ni kan. Okey. Klik pada send. Link, shorten URL, copy. Okey. Okey, jadi dekat ni kita hantar kepada grup kelas kita dan anak murid kita boleh tanda kehadiran dan juga boleh lihat kehadiran harian mereka. Jadi tak adalah masalah budak sign in 2 kali. Dia nak, kalau dia confuse sama ada benda dah sign in ke belum, dia boleh klik pada sini sajalah. Okey. Dan sistem ni juga dia akan kira dekat sini. Okey, yang saya buat ni dekat analisa, walaupun murid sign in 2 kali, dia tetap akan jadi 1 lah. Dia tetap akan jadi 1. Cuma dekat depan ni sahaja, kalau sign in 2 kali akan keluar 2 nama kat depan ni lah. Okey, akan keluar 2 nama kat depan ni. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Saya harap perkongsian ni bermanfaat untuk cikgu. Okey, pastikan cikgu tengok video saya yang pertama. Okey, sekarang ni saya akan paparkan video saya yang pertama dekat skrin sekarang ni. Tengok video tu dahulu untuk lebih faham apa yang saya buat ni. Okey, terima kasih.